Didik TV KPM. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya Waalaikumsalam masuk? warahmatullahi. Silakan. Silakan duduk. Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah. Apa khabar? Baik Ustaz. Okey, tahu tak apa sebab kita jumpa di sini hari ini? Tahu Ustaz, kita ada ujian hafazan untuk pendidikan Islam. Okey, bagus. Ada buat ulang kaji di rumah? Ada Ustaz, kita dah buat latihan dalam sebulan ni Ustaz. Okey. Hari ini kita akan buat ujian hafazan. Okey. Saya nak Aiman ulang dan sambung bacaan saya. Baik. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sila ulang dan sambung bacaan saya tadi. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Bagus Aiman. Bagus. Kalau macam ni lah murid-murid saya akan bagi markah penuh lah. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan. Bagus Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Ustaz bagi markah penuh Ustaz ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dan hari ini special kita nak bawakan kepada anda satu perkongsian berkaitan dengan format baharu SPM 2021. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Bagi berkongsi tentang format baharu SPM 2021 pendidikan Islam, kita bawakan kepada anda Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia iaitu Encik Latif bin Abdul Rani. Apa khabar Encik Latif? Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Ya, sama-sama. Tapi tadi bagi markah penuh ke tak penuh tadi? InsyaAllah daripada bacaan tu insyaAllah kita bagi markah penuh. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak berkongsi tentang apakah dia format baharu SPM 2021, apa kata Encik Latif, kita buat SOP terlebih dahulu. Okey. Jadi silakan untuk mengenakan cecair pembasmi kuman. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak menceritakan format baharu SPM 2021 pendidikan Islam. Sebelum tu, Encik Latif, susah tak kita nak buat format baharu ni? Oh, sangat susah lah. Banyak proses dia. Banyak proses. Berbulan-bulan. Baik. Berbulan-bulan kita nak buat. Oh. Dan kita harap benda ni akan jadi satu perkara yang baiklah ya. InsyaAllah. Untuk Baik. generasi kita. Jadi Encik Latif, kita pun dah tak sabar untuk mengetahui berkaitan dengan format baharu SPM 2021 pendidikan Islam. Mungkin untuk permulaan ni lah Encik Latif. Apakah dia yang Encik Latif boleh memberikan pengenalan kepada kita semua tentang format baharu SPM 2021 dalam subjek pendidikan Islam ni? Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Aiman. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang satu perkara yang sangat penting untuk kita semua, terutamanya kepada para guru, para ibu bapa dan juga murid-murid tentang format pendidikan Islam yang baru mulai pada tahun 2021. Kerana sebelum ini
masyarakat sering bertanya dan keliru dan sebagainya tentang format ini, maka kami di Kementerian Pendidikan insya-Allah ingin menjelaskan kepada mereka tentang format ini agar ianya tidak menjadi kekeliruan kepada mereka. Dan juga dengan itu mudah-mudahan terutamanya kepada para calon kita yang akan mengambil peperiksaan SPM mulai tahun 2021 ini akan jelas terutamanya tentang instrumen yang akan mereka hadapi nanti semasa peperiksaan nanti. Dan kita nak tahu juga apakah dia matlamat kita mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam ni terutamanya. Sebab apa? Sebab setiap mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah ini pasti ada matlamat yang nak kita capai terhadap murid-murid tersebut. Betul Encik Latif? Ya, betul. Okey, jadi apakah di antara matlamat yang kita boleh bawa dalam pendidikan Islam ini? Okey, bercakap dari segi matlamat dia, matlamat mata pelajaran. Semua pelajaran ada matlamat dia. Ya. Tetapi bagi mata pelajaran pendidikan Islam ini, ianya mempunyai satu matlamat yang sangat penting ya kepada kita semua untuk kita fahami, khususnya kepada para pendidik. Ya, dan juga tidak lupa kepada ibu bapa juga dalam usaha kita sama-sama untuk membina dan membentuk anak-anak didik ataupun murid-murid di sekolah. Melihat di sini, iaitu kalau kita lihat di sini ada perkataan membina dan membentuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berilmu, bukan setakat berilmu, dan terus dia beriman, seterusnya dia bertakwa dan beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita lihat ini ya, berbeza dengan subjek-subjek yang lain, mata pelajaran yang lain. Kerana mata pelajaran ini bukan sahaja kita nak, orang kata, memberi pengetahuan kepada para pelajar, tetapi kita nak memberi kepada mereka pendidikan dan seterusnya membina mereka menjadi manusia yang berguna untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu dia. Maknanya dalam kita melihatkan matlamat ini bukan semata-mata di sekolah tetapi ia membawa dalam kehidupannya. Ya. Baik. Jadi Encik Latif, kita nak tahu juga, kita belajar di sekolah, hari-hari kita belajar dengan ustazah kita. Tapi sebenarnya apakah objektif mata pelajaran pendidikan Islam ini terutama dalam kehidupan murid-murid itu sendiri? Okey. Daripada matlamat tadi yang kita lihat tadi, ada matlamat. Matlamat ini merupakan satu perkara yang maknanya fokus kita kepada satu perkara yang dalam masa yang jauh lah. Apabila bertukar kepada objektif mata pelajaran bagi mata pelajaran pendidikan Islam ini, kalau kita melihat di sini ada 3. Sebenarnya kita ada 10 objektif mata pelajaran. Saya tunjukkan, saya simpulkan 3 sahaja di sini. Jadi melihat kepada di sini, kita lihat bagi objektif mata pelajaran, ini adalah satu perkara yang apabila murid-murid itu belajar, kita nak supaya mereka mencapai apa yang telah ditentukan ya di dalam kurikulum bagi suatu mata pelajaran itu. Kita lihat di sini, objektif yang pertama, membaca dan menghafaz ayat pilihan daripada Al-Quran sehingga mampu melaziminya dalam kehidupan seharian. Jadi kita nak para pelajar ini ya, bila dia belajar, murid-murid belajar di dalam kelas, mereka selain daripada dapat membaca, mereka juga murid-murid ini boleh menghafaz ya ayat-ayat tertentu yang telah kita pilih, dan sehingga mereka boleh melaziminya dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya dalam bersolat, mereka boleh baca, jadi imam boleh membaca ayat-ayat Quran yang tentu yang kita telah tentukan tadi, dan juga mungkin dalam berdoa dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, membaca, memahami dan mengamalkan pengajaran daripada Al-Quran dan hadis pilihan dalam kehidupan. Selain pada Al-Quran, hadis juga kita hendak murid-murid boleh ataupun mampu untuk membaca ya hadis-hadis yang tertentu itu. Dan juga mereka boleh bukan setakat boleh baca, tetapi mereka juga boleh faham. Ya, mereka boleh faham. Okey, yang ketiga, merumus kefahaman akidah Islamiah, ilmu fiqh, sirah tamadun Islam dan akhlak Islamiah. Jadi di sini yang ketiga kita lihat, di sinilah kita nak supaya murid-murid nanti ya, objektifnya ialah dia dapat menceritakan apa yang mereka telah pelajari dalam semua disiplin itu, sama ada dalam segi akidah Islamiahnya, ilmu fiqahnya, ya, ibadah,
sirah tamadun Islam dan juga akhlak Islamiah. Jadi kalau kita lihat keseluruhan objektif ini merupakan satu perkara yang sangat cantik. Ya, sekiranya pelajar itu, murid-murid itu dia diajar dan mereka menghayati, dan bila mereka menghayati, mereka menjadi seorang manusia yang amat berguna, yang dikatakan saya tadi, berilmu, beriman dan beramal soleh. Berilmu, beriman dan beramal soleh. Berilmu, beriman dan amal soleh. Apa yang seterusnya, Encik Latif? Kita ada 3 je objektif mata pelajaran. Baik, dan apakah pula objektif pentaksiran? Okey. Dari segi objektif pentaksiran, okey. Jadi kalau dalam pendidikan, satu perkara yang orang nak lihat, ya, yang sangat penting ialah pentaksiran lah. Kalau bahasa mudahnya perpaisaan lah. Ya. Okey, orang akan tengok perpaisaan tu bagaimana. Okey, untuk objektif pentaksiran, lembaga perpaisaan telah menentukan ada 6 objektif pentaksiran yang kita simpulkan daripada lebih kurang 10 juga, ya. Kita simpulkan menjadi 6, iaitu contohnya kemahiran membaca. Jadi di sinilah betapa murid-murid itu dia kena faham, ya, kena faham daripada objektif inilah, ya, soalan-soalan di dalam instrumen itu nanti akan ditanya. Contohnya kemahiran membaca. Di mana yang kita buat tadi, ada kemahiran baca mana murid-murid akan diuji tahap kemahiran mereka membaca Al-Quran ataupun hadis. Okey, objektif yang kedua ialah kemahiran menghafaz. Terdapat juga kemahiran menghafaz, ya, ayat-ayat yang tertentu. Dan yang ketiga, mengingat dan memahami. So di sini, ya, objektif yang ketiga, mengingat dan memahami, maknanya murid-murid dia kena mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mereka pelajari, dan juga dia kena memahami. Ya, jadi ada soalan-soalan yang berbentuk pengetahuan dan ada juga soalan-soalan yang berbentuk kefahaman. Dan yang keempat, bidang mengaplikasi, maknanya pelajar-pelajar itu, murid-murid itu dia mesti boleh juga menguasai dari segi kemahiran mengaplikasi. Mana apa yang dia belajar, saya berikan satu contoh. Katalah dia belajar tentang ibadat haji. Jadi dikendaki murid-murid itu dengan sebab adanya dalam objektif pentaksiran itu mereka belajar lebih giat tentang bab haji, mereka boleh, ya, insya-Allah boleh mengerjakan haji seperti mana yang dikendaki, ya. Dan seterusnya kemahiran menganalisis, okey. Sampai ke tahap itu objektif pentaksirannya, maknanya pelajar murid-murid itu dia boleh menganalisis sekiranya ada soalan-soalan yang tertentu lah yang mengendaki mereka menganalisis. Jadi bukan setakat mana pengetahuan ni dia direct saja, tapi analisis dia kena berfikir sedalam-dalamnya. Dan akhirnya kemahiran menilai. Maka di sini kita lihat betapa murid-murid itu daripada kemahiran membaca objektif pentaksirannya sehinggalah kepada kemahiran menilai. Maksudnya mereka boleh membuat pertimbangan di mana mereka perlu buat keputusan dalam sesuatu masalah yang mereka hadapilah dalam kehidupan. Okey, jadi ini baru kita cerita pasal objektif, dan murid-murid kita nak tahulah, Encik Latif, macam mana, apakah yang akan diuji dalam kertas satu. Tapi selepas ni, Encik Latif, kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Kalau dulu Encik Latif, saya ada kertas 1, kertas 2, lepas tu ada ujian hafazan dan sebagainya. Tapi dalam format baharu SPM 2021, pendidikan Islam ni ada berapa kertas ni, Encik Latif? Okey, dalam format baru ini kita ada dua kertas juga. Kertas 1 dan kertas 2 juga. Tetapi kertas 1 tu macam biasa. Tetapi bagi kertas 2 itu dia agak berlainan. Okey. Agak istimewa sedikit. Jadi kita nak tahu berlainan itu macam mana tu. Yeah. Tapi sebelum tu, Cik Latif, kita nak tahu dulu tentang bagaimana untuk kertas pertama ni. Apakah yang disoal dalam kertas pertama ni? Silakan. Okey. Baik, berkenaan dengan kertas pertama, so murid-murid dia kena memahamilah seperti apa yang dilihat di sini, apa yang dia akan ditaksir dalam kertas 1 pendidikan Islam, ya. Okey, ini di antara jenis-jenis soalan yang akan ditanyalah. Yang pertama contohnya mengingat dan memahami. So di dalam soalan kertas 1 ini, soalan-soalan itu terdiri pada soalan-soalan yang contohnya untuk menguji
murid-murid itu tentang pengetahuan mereka, apa yang mereka tahu, apa yang telah mereka diajar, dan berbentuk pengetahuan saja. Itu sebab dikatakan mengingat. Dan juga murid-murid juga perlu memahami apa yang diajar di dalam kurikulum mereka. Yang itu yang pertama. Untuk yang kedua ialah mengaplikasi. Jadi ini tinggi sedikitlah, aplikasi ini tinggi sedikit kerana murid-murid ya bila dia dah tahu, dia faham, dan akhirnya dia kena mengaplikasi apa yang dia telah pelajari ya, sehingga dia dapat memberi contoh dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah menganalisis. Ini pun satu peringkat yang agak tinggi di mana murid-murid ya, ini tingkatan 4 dan 5 ya. Dia perlulah ya menguasai soalan-soalan yang berbentuk analisis, kerana mereka perlu memberikan orang kata pemahaman mereka tentang satu soalan itu. Mereka perlu mengkaji ya, mengingat kembali, dan akhirnya menganalisis ya, mencerahkankan sesuatu fakta itu sehingga dapat menjawab soalan-soalan yang diberi. Dan akhirnya yang paling tinggi sekali ialah kemahiran menilai. Jadi di sini sebenarnya murid-murid yang mempunyai pengetahuan ya, yang agak tinggi, dia boleh menguasai ya, untuk yang di peringkat kemahiran menilai ini, kerana mereka memerlukan satu orang kata pemikiran yang sangat tinggi, kerana dia perlu membuat pertimbangan ya, contohnya di antara suatu perkara yang baik ya ataupun yang buruk dan sebagainya. Okey, baik Encik Latif. Jadi kita nak tahu juga bagaimana perjalanan kertas pertama ni kan, yang kita sebutkan sebagai format pentaksiran, masa dia, markah dia dan tempoh kita mengambil ujian tersebut, Encik Latif. Okey. Sebenarnya bagi ini kita lihat ya, format ini yang murid-murid dan juga ibu bapa dia nak tahu tu ya, bagaimana format yang baru ini. Jadi format yang baru ini ya, kertas 1 pendidikan Islam 1 2 2 3 palang 1 ini, dia memang berbentuk ujian bertulis juga. Oh ya. Dia ujian bertulis seperti mana yang sebelum ini. Cuma dia ada item dia berbentuk subjektif, respon terhad, subjektif, respon terbuka, dan subjektif berstruktur. Dan kalau sebelum ini di kertas 1 tu dia ada soalan objektif ke dan sebagainya. Di sini tak ada, semua subjektif, respon terhad ataupun respon terbuka dan juga berstruktur. Subjektif respon terhad tu maknanya murid-murid dia menjawab soalan-soalan itu berpandukan kepada isu-isu yang ditanya di dalam soalan-soalan tersebut, berdasar kepada apa yang ditanya. Tetapi kalau subjektif respon terhad, di sinilah murid-murid dia terpaksa mencari yang lebih, orang kata lebih terbuka lah. Mungkin di benda-benda yang lain lah daripada yang macam yang berada di dalam soalan tersebut. Jadi mesti lebih terbuka. Dan subjektif berstruktur ini ialah soalan-soalan yang berbentuk berturutan. Misalnya 1A, 1 roman, 2 roman, 3 roman. Jadi dia berkaitan di antara soalan-soalan tersebut. Jadi murid-murid dia kena menguasai lah satu perkara yang ditanya itu. Sebab kalau di soalan 1 tu dia tak boleh jawab, mungkinlah akan menghadapi sedikit masalah lah. Kemudian yang jumlah soalan, bilangan soalan, ada 5 soalan, mesti dijawab semua ya. Dan markahnya ialah 100. Sebab satu soalan itu 20 markah. 20 markah, jadi kali 5 100 lah ya. Cuma ya, ada satu yang menarik, tempoh ujian dia 2 jam 30 minit. Cuma ada satu perkara yang menarik ialah calon-calon bagi SPM tahun 2021 ini, mereka lebih mendapat sedikit keistimewaan daripada calon-calon yang sebelum ini. Kerana walaupun dia 1 markah, tetapi sebenarnya untuk markah yang ini wajarannya 80 markah. Jadi ada 20 markah lagi yang sebelum dia melangkah masuk ke Dewan Perpisahan, dia sebenarnya dah membawa 20 markah. Apa tu? Itu dalam kertas 2. Kejap lagi kita cerita. Kita cerita itu. Baik. Jadi ada contoh-contoh soalan tak Encik Latif yang boleh kongsikan? Okey, ada. Okey, mari kita lihat ya, contoh-contoh. So, untuk contoh-contoh dia ya, bagi kertas 1 ya,
dia masih lagi dengan macam seperti mana format yang lama. Ya, format yang lama terdiri pada soalan-soalan kefahaman, ya. Seperti ini. Ini dikatakan sebagai mana dia? Item subjektif berstruktur. Ini yang saya kata tadi, maknanya Roman 1, Roman 2, Roman 3. Jadi dia antara semua ni berkaitan. Dia berkaitan. Jadi kalau ada masalah yang ini, sedikit ada masalah di sinilah. Ya, jadi kita lihat ini, soalannya berbentuk sama seperti mana format yang terdahulu. Mana tidaklah berbeza dalam kita itu. Cuma yang saya kata tadilah, dia ada respon terhad, ya, dan juga respon terbuka. Jadi kalau kita lihat respon terhad, maknanya berdasarkan kepada apa yang ditanya kepada soalan ni. Tapi bila bercakap dari segi terbuka, kita lihat tadi, jadi murid-murid ataupun calon, dia kena mencari jawapan secara melalui pemikiran dia sendiri. SRTD dan SRTB itu apa Encik Latif? Okey, itu subjektif respon terhad. Ya, yang SRTD dan SRTB itu respon terbuka. Terbuka. Sebab disebutkan bincangkan keburukan rasuah kepada negara. Jadi dia respon terbuka lah. Ya. Di sini yang kita katakan sebagai ada setengah orang mengatakan sebagai humanizing assessment. Di sini memanusiakan manusia melalui peperiksaan. Jadi mari kita lihat kalau contohnya bidang rasuah ni begitu popular dalam negara kita. Jadi kita nak mendidik murid-murid supaya mereka mengambil berat tentang perkara ini, dan juga kepada pendidik mereka memberi didikan yang banyak kepada murid-murid tentang topik ini. Di sini kita boleh gunakan peperiksaan itu untuk memanusiakan manusia melalui peperiksaan. Sebab peperiksaan ini, Aiman, orang akan tertarik, orang akan lihat apa yang peperiksaan akan perkenalkan. Orang akan tertarik. Mungkin yang lain tu mungkin orang boleh tunggu dululah. Tapi peperiksaan orang nak tahu. Orang nak tahu. Orang tertarik. Jadi apa yang peperiksaan akan buat, orang akan lihat, ya, orang akan lihat dan akan mengambil berat. Ya, dari segi apa nama itu, ya. Okey, baik. Seterusnya? Seterusnya kita lihat, jadi saya terlupa tadi, untuk soalan-soalan ini, dia mengandungi disiplin-disiplin yang saya katakan dalam objektif tadi. Ya, dalam 5 contohnya. Ini contohnya bidang akhlak. Ini yang kata humanizing assessment. Ya. Kita nak membentuk akhlak manusia pun boleh melalui peperiksaan. Ya. Kita, iman boleh terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan uluhiyah, contohnya. Ya. Ini yang item berstruktur. Sama juga. Ya. Okey, dalam menjawab soalan peperiksaan, pelajar-pelajar, apa yang penting ialah pelajar, murid-murid, dia kena memahami kata tugas di sini. Kata tugas. Dan satu perkara yang sangat penting, pelajar, murid-murid dia kena faham, iaitu mereka mesti mengambil berat tentang kata tugas dan juga arahan. Ya, itu penting. Sebab kalau ada pelajar yang dia belum baca betul-betul arahan dan terus jawab. Jadi semangat. Jadi itu tak boleh, ya. Itu merugikan dia nanti. Jadi kita lihat sini, ya. Apakah maksud uluhiyah? Jadi murid-murid dia kena jawab secara ringkas, ya. Sebab sini markahnya hanya 2. So, murid-murid dia kena faham kalau markah 2 maknanya respon terhad. Dia tak perlu kepada huraian. Tetapi kalau terangkan, ya, di sini kita lihat terangkan 4 markah. Di sini maknanya terangkan biasanya dia nak huraian. Terangkan fakta, huraian. Jadi sini seolah-olah nampak 2 jawapan lah. 2 markah, 2 kali 2, 4 markah. Begitu, ya. Baik, seterusnya. Okey. Tadi bidang ini pun sama, saya ambil contoh bidang akhlak, ya. Soalan berstruktur juga. Jadi keseluruhannya soalan-soalan di dalam kertas 1 bagi format baru ini beginilah bentuknya. Bentuk bentuk subjektif, respon terhad dan juga respon terbuka. Jadi apa yang penting di sini ialah murid-murid dia kena menguasai, ya, macam sekali tadi,
kata tugas dan juga markah di situ. Itu sangat penting. Ya, Okey, baik. sangat penting. Dia kena faham kata tugas ini dan jumlah markah. Tapi saya rasa para guru telah pun menjelaskan kepada murid-murid Ya. apa yang mereka kena buat. Ya. Tapi itu satu tip yang saya tak mau lupa lah. Tadi apa nama ni, arahan. Arahan. Ya. Baca betul-betul. Baca betul-betul. Ya. Baca betul-betul dan baru jawab. Ya. Itu kalau nak lebih dalam, itu kena dalam teknik menjawab lah. Okey, Encik Latif. Dalam kertas satu ni ada soalan kebat ke Encik Latif? Okey, itu satu soalan yang menarik. Okey, soalan kebat, Ya. kemahiran berfikir aras tinggi. Kita sebenarnya bersyukur kepada Allah SWT kerana kita telah pun ada soalan kebat ini, kemahiran fikir aras tinggi ini, higher order thinking skill kata dia. Soalan ini sangat bagus. Daripada respon kita lihat di sini, murid-murid sangat suka soalan-soalan yang berbentuk macam ini. Oh ya. Ya, mereka suka. Kerana di sini mereka boleh meluahkan perasaan mereka, pendapat mereka di dalam soalan-soalan yang berbentuk ini. Dan mereka begitu menguasai tentang soalan ini. Kita lihat di sini berdasarkan slogan pemahaman hadir di atas, bagaimanakah perpaduan dapat diamalkan dalam kalangan murid sekolah? Ya. Huraikan. Jadi maknanya murid-murid bebas dia memberikan. Sebab soalan-soalan kebat ini, jawapan dia ialah murid-murid boleh menjawab apa sahaja selagi ia relevan dengan apa yang ditanya. Tapi janganlah terkeluar pada soalan. Maksudnya dalam soalan ini dia menghendaki agar murid itu menjawab dari segi isu perpaduan. Jadi dia kena jawablah. Berapa peratus soalan ni ada dalam kertas satu, Encik Latif? Okey, dalam kertas satu untuk soalan kebat biasanya kalau ada 5 soalan tadi, biasa je lah. Kalau daripada 5 soalan tadi, biasanya setiap soalan tu mungkin dia ada satu lah. Dan katanya satu soalan tu lebih kurang dia ada 5 soalan, 5 soalan kecil-kecil. Dia ada satu soalan kebat. Maksudnya dekat sini murid boleh luahkan lah. Boleh luahkan. Jadi dia bebas. Tidaklah orang kata terhad kepada soalan-soalan yang apa kan. Baik, Encik Latif, ini untuk kertas satu lah. Kertas satu. Mungkin selepas ini Encik Latif boleh cerita kepada murid-murid kita di rumah sana bagaimana pula untuk kertas yang kedua. Boleh, Encik Latif? Okey, boleh. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Nak tahu kertas dua macam mana rupa dia, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tentang format baharu SPM 2021 dalam pendidikan Islam. Tadi pada awal sesi tadi, Encik Latif ada tasmik bacaan hafazan saya. Biasa dalam satu hari berapa orang murid Encik Latif mendengar hafalan mereka? Biasanya dalam 20 atau ke 25 orang 20 ke 25 orang lah kan. Maknanya untuk next kelas lain pula. Kelas lain pula ya. Ya. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak masuk ke kertas yang kedua. Apa pula yang akan kita jumpa dalam kertas dua ni, Encik Latif? Ini menarik ni. Ya. Okey, dalam kertas 2 okey, mungkin murid-murid dia teringat kalau mengikut kertas 1 yang terdahulu, format yang lama, dalam kertas 1 murid-murid bagi calon-calon kertas-kertas format yang lama, kemahiran ini, kemahiran membaca, kemahiran menghafaz dan juga hadis tak ada Jadi dia membaca dan menghafaz ini ditanya, diuji bagi murid-murid itu dalam kertas 1 secara bertulis. Ya. Maknanya bayangkan kita nak tahu dia bacaan, dia boleh baca tak baca, kita tanya secara bertulis. Dan menghafaz secara bertulis, minta sambung dan sebagainya, isi tempat kosong dan sebagainya. Tetapi kita telah memikirkan kenapa tidak kita tukar kepada satu cara yang sepatutnya. Okey. Secara yang sepatutnya, iaitu kita bersemuka. Itu kita tanya secara bersemuka, kita uji murid-murid itu bagaimana untuk membaca ayat-ayat yang telah kita tentukan bagi kemahiran tilawah Al-Quran, dan di situlah kita nilai dia punya sama ada bacaan dia betul atau tidak,
ya, dari segi kelancaran dia, fasahah dia, dari segi tajwid dia, dengung tak dengung dan sebagainya. Jadi kita boleh dengar sendiri. Jadi saya rasa ini adalah satu tindakan, satu perkara yang sangat baik, ya. Dan juga begitu juga dengan hafazan, ya, dan hadis. Jadi murid-murid dia kena menghafaz ayat-ayat yang tertentu, tetapi saya harap murid-murid dia tidaklah sangat gusar ataupun bimbanglah, ya, dengan kalau dengar mungkin membaca, ya, menghafaz dan sebagainya, mereka bimbang. Kerana kita telah memilih macam ayat Al-Quran untuk tilawah ini, ayat-ayat itu mereka memang dah belajar dalam kelas. Dah ada dalam kurikulum dia, dalam buku teks semua dah ada. Ayat yang biasa dia baca. Ayat itu juga yang akan menjadi ayat hafazan. Adakah ia daripada tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja, Encik Latif? Ya, tingkatan 4 dan 5 saja. Kita tidak ambil pada tingkatan 1, 2, 3 dan sebagainya. Untuk tingkatan 5, 4 dan 5 sahaja. Okey. Ayat-ayat itu memang dah ada dalam buku teks dan sebagainya. Jadi ayat-ayat itu yang guru-guru akan ajar, ya, untuk dia membaca, dan sebahagiannya mungkin untuk menghafaz. Dan saya lihat yang ayat-ayat untuk menghafaz tidaklah begitu panjang. Begitu juga dengan membaca, ya. Tidaklah begitu panjang, dalam 4 ataupun 5 baris macam tu. Tapi berpeluh jugalah saya tadi, Encik Latif. Berpeluh juga. Takut keluarlah ayat tengah-tengah ke apa ke, biasalah kan? bila kita ni bila diuji kan. Memang macam tu. Baik, Encik Latif, kita nak tahu juga jumlah markah, bilangan soalan dan tempoh ujian tu. Silakan, Encik Latif. Okey, ini yang orang nak tahu, ya. Murid-murid nak tahu. Okey, dalam format yang baru ini, kertas 2 pendidikan Islam ini, inilah dia, ya. Jenis instrumen dia terdiri pada ujian tilawah dan juga hafazan Al-Quran seperti mana yang saya kata tadi, dan merupakan jenis item dia adalah subjektif respon terhad, ya. Maknanya yang telah tertentu saja, tak perlu kepada memikirkan secara mendalam, ya, tak perlu. Dan bilangan soalan dia, bahagian A 50 markah, bahagian B 30 markah dan bahagian C membaca hadis 20 markah. Jadi semuanya kita lihat di sini ialah 80 markah. Tetapi macam sekali tadi, walaupun jumlah dia 100 markah, tetapi wajarannya 20 markah. Okey. Wajarannya 20 markah. Yang tadi wajarannya 80. Jadi itu yang saya kata, murid-murid ni dia untung. Sebab dia melangkah masuk dalam Dewan Perpesaan, dia dah ada 20 markah. Itu kuat tu. Itu dah banyak tu, 20 betul. markah. Jadi apa nama ni, dia untung. Kalau calon yang terdahulu maknanya memang 100 markah ujian bertulis. Ini maknanya kita nak bagi senanglah, tapi dengan syaratlah murid-murid dia kena menghafaz sedikit dan juga membaca, ya. Kena buat ulang kaji di rumahlah. Dan masa dia, tempoh ujian dia ialah, kalau dulu mula-mula asalnya ialah April hingga Jun dalam tingkatan 5, di tingkatan 5. Tetapi disebabkan negara kita, ya, dilanda oleh COVID-19 ini dan murid-murid pun tidak ada di sekolah. Jadi kita Kementerian Pendidikan akan menentukan satu masa, ya, yang akan ditentukan nanti untuk murid-murid orang kata menjalani ujian ini. Ya? Okey. Seterusnya. Ini saya tunjukkan bagaimana gambaran, ya, gambaran. Jadi murid-murid tu akan dikumpulkan dalam satu bilik, ditunggu oleh guru, ya. Jadi di sini lebih kurang katalah 20 orang atau 25 orang. Tunggu sini dan dia akan mengulang kaji. Dia agak-agaklah dia tak tahu apa yang ayat yang akan diuji, kan, dia tak tahu. Cuma masa dia kita lihat ni, kemudian dia tunggu di sini seorang, bila nama dah dipanggil, dia tunggu sini, seorang ada kat dalam. Begitulah beginian sehinggalah habis ujian itu. Jadi murid yang telah menjalani ujian itu, dia tak akan berjumpa dengan murid yang belum menduduki peperiksaan itu. Takut soalan bocor nanti. Takut soalan bocor nanti. Jadi kalau kita lihat sini, sesi ujian tilawah dan hafazan ini, murid-murid kalau membaca dia boleh tengok teks lah. Ya, dia boleh tengok teks. Tapi kalau menghafaz memanglah tak boleh. Ini kan. Cuma sekali kita sedang memikirkan tapi insya-Allah lah sekarang ni keadaan semakin pulih. Semakin pulih, ya. Mudah-mudahan murid-murid akan datang ke sekolah dan mereka akan merasalah akan menduduki ujian ini, ya. Ujian secara bersemuka ini. Ada contoh tak, Encik Latif? Sebab tadi Encik Latif kata ada baca teks, ada menghafal dan sebagainya. Ada contoh-contoh tak soalan yang boleh kita lihat di sini? Okey, kita lihat. Okey, ini contoh dia.
dia ada beberapa tugasan ya. Okey, kita lihat tugasan satu. Macam ini sekatalah, anda dikehendaki membaca ayat Al-Quran berikut. Jadi dia akan baca ayat-ayat ini. Kalau kita lihat di sini, ini contoh ya. Contoh, kita lihat di sini dalam 2 atau 4 baris. Ya. Ya, dalam 2 ataupun 4 baris. Dia tidaklah panjang sampai setengah muka Quran, tidak ya. Okey. Sebab ujian ni memakan masa dalam masa 10 ke 15 minit bagi satu calon. Jadi dia akan bacalah. Masa dia baca ni guru akan mendengar ya, membuat penilaian terhadap kelancaran dia, sama ada bacaan dia betul. Kalau macam Aiman berlagu tadi, itu bukan bacaan yang biasa tu, itu boleh masuk musabaqah tu. Oh, ya, betul lah. Ya. Tapi apa yang akan ditaksir dalam ujian tilawah ni? Okey. Yang dalam ujian tilawah ni telah saya tadi, dia akan uji dari segi tajwid dia, kelancaran dia, fasahah dia, dengung tak dengung ya. Itulah yang akan diuji ya. Okey. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Dalam ujian hafazan ya. Macam sekali murid-murid dia jangan risau ya, kerana dalam ujian hafazan memang ayat-ayat yang pendek-pendek ya, ayat pendek-pendek dalam 2 ke 3 baris. Okay. Dan kalau kita laksanakan qul inna solati, ini dalam apa? Dalam doa iftitah. Doa iftitah. Ya, doa iftitah. Jadi takkan doa iftitah pun tak hafal. Kan? Tu kata orang kampung kata tak dapat dan nolong lah. Tak dapat dan nolong lah. Ya. Jadi tugasan 2. Jadi tadi untuk membaca tilawah, hafazan, dan yang ketiga ya, sebelum ini tidak ada untuk ujian ini, iaitu membaca hadis. Mungkin orang tertanya kenapa kita nak suruh murid-murid membaca hadis ya? Sebabnya salah satu sebabnya yang pertama ialah sebab di dalam objektif mata pelajaran itu, walaupun tadi saya tunjuk 3 kan, sebenarnya ada 10 objektif mata pelajaran tu. Salah satunya ialah membaca hadis. Jadi kita nak murid-murid dia boleh menguasai ya, kurang-kurangnya kita mendekatkan anak-anak kita, murid-murid kepada hadis. Dia membaca dan memahami ke? Tak perlu memahami. Dia baca saja. Baca saja. Kita nilai sama ada murid-murid itu dia boleh membaca ataupun tidak. Jadi macam kita tahulah, macam dalam kemahiran membaca ni, Arab ni dia baris je, atas, depan, bawah, itu je. Bukan banyak pun kan. Okey, baik. Baris depan, baris bawah, baris atas. Kan, itu je. Jadi dia ada 3 tugasan ni lah. 3 tugasan lah. Ya. Jadi yang tadi Quran ini tadi 50 markah. Okey. Ya. 50 markah dia akan dinilai. Hafazan 30 markah. Dan hadis 20 markah. Saya rasa memang boleh skor lah. Memang boleh skor lah, insyaAllah. Sebab itulah Encik Latif cakap tadi, masuk Dewan Periksa dah ada 20 markah dah. Dah ada 20 markah. 20 markah. Dah ada. Dan saya lihat format baru ni nampak lebih tersusun dan lebih cantik berbanding dengan yang lama. Mungkin Encik Latif boleh ceritakan apa perbezaan keseluruhan di antara format baru dengan format lama. Ada beza ke? Okey, bezanya di sinilah. Kertas 2 tadi. Sebab yang saya lihat ini, ya, saya punya pandangan, pendapat, bagi yang menariknya lah di ujian kertas 2 ini. Kertas pertama nanti sama aja. Cuma dalam kertas pertama tadi, kalau dulu ya, kita tak boleh balak banding, kita banding hanya itulah. Betul. Maknanya macam tak katalah berkecamuk, ya, tapi maknanya dia tidaklah membebankan murid-murid. Ya. Jadi murid-murid boleh tumpukan perhatian kepada bidang-bidang tadi, bidang akidah, bidang yang lain-lain itulah, ya, ibadah, apa lagi, tamadun dan sebagainya, itu akhlak dan sebagainya itu, ya. Jadi di sini beza dia lah, ujian kertas 2 ini diuji secara orang kata secara bersemuka, ya, bertalaki, bersemuka, ya. Berbanding dengan kalau dulu bayangkan murid-murid diuji dengan ujian membaca dan menghafal ini dengan bertulis. Menulis. Jadi mungkin kurang lah. Tidak mengikut sepanjang yang dikehendaki dalam disiplin ilmu itu. Disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Yes. Macam kita dulu-dulu kan, kita belajar mengaji kan. Di rumah kita baca kan.
Qul huwallahu ahad. Mak kita dengar sambil masak di dapur kan. Jadi itu penting ya dalam kita menuntut ilmu ni kan. Ya. Disiplin ilmu tu yang penting. Disiplin ilmu tu penting. Baik, kita nak berehat seketika Encik Latif. Okey. Dan selepas ini ada beberapa soalan lagi kita nak tanya kepada Encik Latif dalam format baharu SPM 2021 dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Kita berehat seketika Encik Latif. Okey. Dan kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama saya Aiman Sufyan Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita berkongsi. Encik Latif berkongsi, bukan saya berkongsi Encik Latif berkongsi berkaitan dengan format baharu SPM 2021 dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Baik. Jadi Encik Latif, kita nak tanya beberapa soalan lah kepada Encik Latif kan. Silakan. Format yang lama dah dibuat dengan baik lah. Jadi persoalannya, kenapa format ni diubah? Mungkin format baru ni lebih bagus. Dipersilakan Encik Latif. Okey, terima kasih Aiman. Okey, bercakap dari segi itu, dari segi kenapakah perubahan perlu dilakukan ya. Memang begitu ya. Perubahan perlu dilakukan apabila sesuatu kurikulum itu berpindah ya. Satu kurikulum itu bertukar kepada kurikulum yang baru, maka dengan sendirinya secara automatik format yang baru bagi instrumen perpesaan itu diubah. Ya, diubah kepada yang barulah supaya dia bersesuaian dengan kurikulum yang baru itu. Jadi dia memang kena ubah. Dan format yang lama tu pun memang dah lama, sejak 2004 sampai sekarang baru bertukar lama tu. Ya, sepatutnya dalam 5 tahun sepatutnya dah diubah yang baru. Tapi mungkin disebabkan kita tak tahu apa sebabnya. Ya. Ada mengikut halangan bersesuaian dengan kehendak sekarang. Okey, baik Encik Latif. Jadi maknanya kita ubah tu daripada sudut intipatinya sama, tapi daripada sudut susunan itu sendiri kan. Baik, Encik Latif, kita nak tanya bagaimana. Ni kan soalan kebat tadi kan Encik Latif kata menjadi kegemaran kepada murid-murid di rumah sana kan. Jadi bagaimana cara untuk menjawab soalan kebat tu? Ada cara, tips ke macam mana kan? Okey, untuk menjawab soalan kebat, itu sebab saya kata soalan kebat ni menarik ya. Jadi bermacam-macam cara lah sebenarnya bermacam-macam cara untuk menjawab soalan kebat ini. Setengah guru dia orang kata memperkenalkan cara menjawab soalan kebat ini 4 titik. Ya, cara menjawab 4 titik. Maknanya fakta yang pertama, fakta yang pertama tu 1 sampai hujung ayat tu titik. Kemudian dia akan kembangkan lagi jawapan dia dengan oleh sebab itu, contohnya dia jawab tu titik, dah 2 titik. Yang ketiga dia pergi kepada kesannya. Kesannya dia jawab lagi titik, dah 3 titik. Dan akhirnya titik yang keempat ialah kesimpulan. Jadi di sini kita melihatnya, kita di lembaga pepesaan kita untuk memudahkan murid-murid ini mendapat markah dan guru-guru maknanya dalam mata pelajaran pendidikan Islam ini kita ada 4 markah, kita ada 6 markah. Itu tujuannya supaya murid-murid dan juga guru yang mengajar juga dia biasa dengan keadaan itu. Jadi cara murid-murid untuk menjawab ialah dengan cara mana kita letakkan, maknanya macam 4 titik tadi lah. Itu satu cara. Itu satu cara. Yang kedua, mungkin juga murid-murid dia menjawab dengan memberi penjelasan yang lebih dalam. Jadi contohnya kita kata sini sebagai fakta, uraian yang lebih lengkap, dan akhirnya contoh dan kesimpulan. Jadi kita dah tetapkan macam tu. Fakta, uraian, tapi uraian biasalah. Uraian yang lebih lengkap dan kesimpulan. Jadi cuba Aiman bayangkan, bila murid-murid menjawab, dia memang seronok. Betul. Sebab dia dapat mengutarakan pandangan dia tentang sesuatu soalan yang kita keluarkan. Jadi tidak ada masalah. Saya bagi satu contoh ya. Soalan kebat ini dia amat menarik kerana murid-murid dapat menyatakan pandangan dia, tetapi soalan itu disoal dalam satu keadaan yang orang kata luar daripada biasa. Itu salah satu ciri-ciri soalan kebat lah.
dia mesti bukan lazim. Macam kata contoh dalam matematik lah. Ali ada RM10 contohnya. Dia membeli limau RM2, ya, sebiji limau RM2 dan gula sekilo contohnya. Jumlah semua ialah RM7. Berapakah baki yang Ali ada? Itu biasa, kan? Betul. Jadi kita nak kebak ni supaya dia berfikir. Kita nak supaya murid-murid yang nanti hasil daripada kemahiran dia menjawab soalan kehebat tadi, dia boleh berfikir dalam kehidupan seharian dia. Jadi lebih kreatif. Lebih kreatif, lebih imajinasi. Ya. Itu yang kita nak generasi yang masa akan datang. Walaupun dia cemerlang dalam pendidikan, dalam soalan ataupun dalam perpesaan, tapi dia cemerlang juga dalam kehidupan. Jadi soalan yang luar biasa, macam tadi, yang luar biasa lah, Ali ada RM10 contohnya. Jadi, Ali ada RM10. Dia membeli sebiji limau dengan harga kurang daripada RM10, iaitu lebih kurang dalam RM7 contohnya. Lepas tu berapakah baki yang Ali ada dalam berapa keping duit 50 sen, berapa keping duit 20 sen, berapa keping duit 10 sen. Banyak tak dia kena fikir? Banyak tu. Oh, banyak tu. Kalau tadi kita tanya secara direct. Jadi ini secara indirect. Begitu juga dalam pendidikan Islam. Ya. Jadi soalan-soalan itu tidak direct. Jadi murid-murid dia kena, orang kata, mahu berfikir dan boleh berfikir. Itu yang kita nak. Betul, itu yang kita Tapi nak. kena jawablah. Maknanya dia kena fikir. Kena boleh berfikir dan mahu berfikir. Dan kebanyakan murid kita ni dia suka untuk berfikir terhadap soalan tadi, tapi ada yang tak nak menghafal ni, Cik Latif. Mungkin Cik Latif boleh bagi tahu, boleh tak kalau murid-murid ni dia kata 80% ni jadilah kertas dua tak nak duduki, boleh ke Cik Latif? Okey, untuk itu sebenarnya begini. Syarat-syarat dia, kalau murid-murid tu dia tak nak duduk, mungkin dia tak boleh membaca dan sebagainya kan. Dia tak boleh menghafal, dia tak nak duduk. Jawapannya tidak boleh. Oh, tak boleh? Tak boleh. Dia kena, sebab dia satu set tu, kertas tu, kertas dua. Okey, faham. Dia terangkum dalam kod mata pelajaran tadi 1, 2, 2, 3. Palang 1 dan palang 2. Walaupun dia boleh dapat 80 tadi tu. Tak boleh juga? Tak boleh. Okay, dia baik. kena duduk dua-dua tu. Kalau dia tak duduk yang satu tu, dia kira tidak hadir. Okey. Itu memang dasar kementerian. Dan kita nak tanyalah Encik Latif Ya, sebagai orang yang bertanggungjawab dalam format baharu SPM 2021 ini, mungkin ada tips ataupun rumusan bagaimana kita nak cemerlang dalam format baharu ni, Encik Latif. Silakan. Okey. Untuk itu, untuk mendapatkan yang cemerlang, sebab apa? Saya berpandangan murid-murid dia perlu menguasai dua kertas inilah, ya, kertas 1 dan kertas 2. Jadi kita pergi kepada kertas 2 dulu. Kertas 2 tadi memang dah diberi 20 markah. Ya. Ya. Jadi murid-murid, apa salahnya kita memang sepatutnya Al-Quran ni kita baca hari-hari. Ya. Ya, paling tidak pun 1 muka atau 2 muka hari-hari kita baca sehingga kita menjadi kalau tak baca Quran tu orang kata rasa rindulah, rasa satu benda yang kurang. Jadi amalkan. Jadi saya menasihatkan kepada murid-murid supaya amalkan setiap hari baca Quran. Yeah. Paling tidak secara istiqamah. Maknanya kalau saya buat 1 muka sebelah kanan sebelah kiri kan. Hari-hari macam tu, sebelah kanan sebelah kiri. Jadi saya tahu tak akan hilang. Tak akan hilang. Kita tanda. Hari-hari kita baca supaya kita jadi amalan kita. Kita rindu. Lepas tu bangun subuh barulah kita tengok WhatsApp kan. Jangan tengok WhatsApp dulu. Dapatkan keberkatan Quran tu. Jadi maknanya ayat Quran yang kita tentukan tadi, ayat-ayat Quran yang surah-surah yang biasa. Simple. Yang simple, yang biasa dengan kita dan tidaklah terlalu panjang. Ya. Jadi saya nasihatkan murid-murid supaya mereka menguasai, ya, bidang bacaan tadi sebab ayatnya dah ada. Ayatnya memang kita dah tentukan dalam tingkatan 4 dan 5. Bukan banyak pun dalam 70-80 ayat, tidak. Dalam tingkatan 4 mungkin dalam 4 atau 5 ayat. Tingkatan 5 macam dalam 10. Ya. Baca pun dapat pahala. Baca dapat pahala. Dapat pahala lagi, dapat keberkatan daripada Allah kan. Dan di mana kita nak tengok format baharu ni di laman sesawang kita? Okey, bagi sesiapa sahaja yang ingin melihat kepada format baru tadi, bolehlah melayari yang laman sesawang seperti mana yang ada di sinilah. Ya, http://lpmoi.com
didik.gov.my. Okey, maknanya kalau nak tengok dengan lebih lanjut boleh layari laman sesawang seperti yang tertera. Baik, Ya. Cik Latif, terima kasih kita ucapkan Ya, kerana sama-sama. penjelasan terhadap format baharu SPM 2021. Ya. Saya ingat nasihat Cik Latif iaitu membaca, menghafal dan mengamalkan. Ada rezeki Ya. kita jumpa lagi Cik Latif. Ya, Dan insyaAllah. para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda. Ada rezeki kita jumpa lagi di Didik TV KPM melabuhkan tirai. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.